Ada orang tanya saya tadi, petua apa lah? Resdung. Resdung. Gatal hidung, gatal mata, sini sepanjang udang tak boleh makan, sotong tak boleh makan. Macam mana kita nak buat? Ubat kalau ubat carilah. Okey, saya nak tanya sini. Saya tak mau cari benda yang payah. Saya suka ajak orang benda yang senang dapat, senang cari. Betul yang nak kurus pula. Nanti satu di belakang kira. Saya cakap dulu dah. Saya nak ajak orang ilmu, di mana ilmu orang yang senang dapat, buat jadi. Dan tak perlu keluar modal. Dan ilmu pula manfaat pada yang ramai. Bercerita pada yang ramai. Sebab ilmu-ilmu yang betul-betul yang saya bagi, benda yang mudah ya. Baik. Saya nak tanya sini. Kenal tak pokok timun tikus? Saya buat dulu. Kenal tak kenal? Saya tengok dulu. Kenal tak pokok timun tikus? Garam satu serutih ya? Satu serutih dia minta. Kacau-kacau buat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, mata kita akan terang. Buat tengok. Hari ni saya tak mahu sebut lah produk-produk yang orang buat macam-macam. Sebab apa? Bagi saya tengok produk tu saya pakai, saya tahu benda apa masuk dalam tu. Pengalaman saya. Okey, kenal tak timun tikus? Ya, tak kenal. Tak kenal pergi golo-golo tu. Tak kenal. Pokok, betul, pokok dia menjala. Pokok timun tikus. Belajar kenal. Belajar cari. Pokok timun tikus banyak. Dia tumbuh sendiri, dia melia. Kadang-kadang dia tumbuh tepi pagar. Dia tumbuh tepi-tepi hutan. Banyak. Golo-golo ya. Okey. Untuk timun tikus ni, saya cerita, kalau tengok buah dia, orang kata buah dia kita makan, tak sedap. Tapi buah dia sebenarnya, dia baik untuk darah tinggi dengan kencing manis. Saya tak mau cerita pasal buah. Saya tak mau cerita tentang kencing manis. Saya tak mau cerita tentang darah tinggi. Ubat tu banyak lah. Saya nak cerita ni tentang yang orang tanya sedung dengan sinus. Apa betul yang gatal ni? Gatal hidung, gatal mata. Sinus ni. Ni. Kena ajak cara mana nak buat. Ni boleh jual, boleh menjaga tuan-tuan. Pergi cari pokok timun tikus ni. Ambil daun dia. Basuh, bersih. Ingat. Apa herba kita nak buat pertama sekali, mesti basuh, bersih. Basuh, bersih daun-daun timun tikus. Potong halus-halus. Blender. Lepas blender, ambil bedak sejuk. Masuk dalam tu. Bedak sejuk. Masuk dalam tu. Blender lagi. Lepas tu, bedak sejuk dah hancur dah tadi. Kan? Lepas bedak sejuk hancur tadi, kita biar bedak sejuk tu kering. Kita buat bulat kecil ke besar. Jadikan bedak sejuk macam asal balik. Dengar cakap saya ni. Orang yang sedung banyak udang tak boleh makan, sotong tak boleh makan. Lah, benda mudah ya. Senang sangat kalau buat. Dengar saya kata kita ambil daun timun tikus. Daun timun tikus kan? Basuh, bersih. Potong halus, masuk blender. Masuk air sikit blender. Lepas tu kita masuk bedak sejuk. Kan? Blender. Macam mana? Lagi banyak timun tikus, lagi pekat air dia, lagi banyak khasiat dia. Blender. Lepas blender kita masuk bedak sejuk tadi. Lepas tu bedak sejuk tu kita titik balik. Jadi macam bedak sejuk balik. Kita jemur bagi kering. Jadi bedak sejuk. Masuk dalam botol, simpan di rumah. Ambil 1 hari 3-4 biji kita pakai, kita buat air, kita sapu di muka. InsyaAllah, di mana timun tikus sebenarnya, dia bunuh hama resdung. Jerawat kita hilang, hama resdung kita hilang. Mudah saja. Hama resdung ni sebenarnya, ada setengah orang tu, saya malas cerita lah. Ramai sangat-sangat, kadang-kadang bila saya cerita ni nak pelecehkan perawat-perawat, saya rasa macam tak patut saya pelecehkan perawat-perawat ni. Walaupun hati kita tak setuju, tapi kita tak sah pelecehkan dia. Cuma saya cerita je. Ada setengah orang tu, dia pakai lepek. Lepek, bisa tengok lepek tak? Dia macam lipas tu. Lipas lepek ni, dia duduk dalam bawah tanah, dekat dengan bawah ayam tu. Dia ambil lepek tu, kemudian dia tengok, dia gosok-gosok kat muka. Kemudian lepek tu nanti, kan, dia akan suluh lagi, kena matahari, dia akan keluar cacing. Dia kata, tu hama resdung dah keluar tu. Tu cacing tu, dia kata, itulah resdung. Yang tu yang ada dalam daging muka kita tu. Saya nak kata lebih-lebih lagi orang kecil hati. Kan? Itu sebenarnya, habis saya tengok lepek tak? Tahu lepek. Bila saya tengok seorang biasa kan. Lepek tu, dia ambil lepek, dia tengok kat muka. Lepas tu, dia jemuk panas sikit. Nanti, lepek tadi tu kan, dia akan nampak ulat macam cacing tu. Dia akan berjalan ni. Lepas tu, dia ambil pisau. Dia akan ambil 1, 2, 3, 4, dia buang. Dia kata, inilah hama resdung. Inilah resdung yang ada dalam muka. Sebab tu muka kita gatal. Sebenarnya, itu penipuan. Tu lipas tanah atau lepek dah. Kan?
Ha, itu sebenarnya lepek tadi tu. Sebenarnya tak jadi pun. Lega memang lega lah sebab taik lepek tadi tu sebenarnya dia penawar, dia ubat resdung tapi hilang sementara. Hilanglah kata Ustaz. Tapi hama resdung takkan hilang. Baik. Macam mana kita nak tengok hama resdung? Nak tengok, saya tanya sini dah. Siapa yang nak belajar nak tengok hama resdung? Macam mana hama resdung dalam muka kita? InsyaAllah siapa yang ambil ilmu betul hari ni jadi. Confirm jadi. Siapa nak, tolong kata nak. Saya nak tengok. Saya nak tengok macam mana rupa hama resdung hidup dalam muka kita ni. Saya nak ajak jadi. Siapa nak? Ha, sebab dia tengok orang nak. Okey, nak. Ya nah? Ha, nak tahu kan? Betul. Bagus tu. Dengar baik-baik. Orang macam mana kita nak tengok hama resdung yang ada dalam muka kita ni. Ha. Baik. Ambil cermin. Cermin? Ha, cermin tengok muka tu. Cermin muka. Lap bersih-bersih. Lap bersih-bersih. Supaya tak ada habuk pun. Tak mahu ada habuk nah. Pasal kita tengok hama. Kemudian tu, ambil berus gigi yang lembut. Berus gigi yang lembut tu. Ha, berus gigi tu. Kan? Berus gigi lembut tu. Baik. Ambil berus gigi tadi tu, yang lembut tadi tu. Kita letak cermin kita dekat dengan dagu macam ni. Boleh buat tak? Mudah lah. Ikut saya kata lah. Siapa buat? Kan? Tak ada doa pun. Saya tak bagi doa pun. Saya tak ajar doa apa pun. Saya berdoa je. Kan? Sebab doa ni orang kata nak bagi doa dalam macam ni sebenarnya bukan berkat pun. Sebab doa ni dia kena bertalki, lutut bertemu lutut, mata tentang mata, baru jadikan doa. Kalau setakat bagi macam tukang doa, tu petua ya. Sebab tu saya kalau bab doa saya tak ajar dalam ni, tu petua ya. Doa mesti lutut bertemu lutut, mata bertentang mata, barulah saya turun ilmu. Lepas tu dia kena menerima pula. Lepas ni dah hafal doa lah. Lepas dia hafal doa tu elok, dia kena tarik depan saya. Lepas tarik depan saya, dia minta izin. Saya pun izin pula. Saya berizin. Gunalah doa saya, salah. Barulah jadikan doa tadi tu, orang kata bersalah silah. Kalau setakat pakai dalam telefon tu bukan doa tu. Ya tahu orang sekarang ni pulang lah. Saya tak mahu kata apa kat dia orang. Itu hak dia orang. Cara tu kan. Tapi cara saya start orang lama. Saya tak ada lah dalam telefon ni nak bagi doa dan ni saya tak bagi. Sebab apa? Bagi saya terputus. Nazab kita terputus. Sebab doa ni, kita nak untuk ilmu ni, bertalki, lutut bertemu lutut, mata bertentang mata. Saya ajak dia tulis. Lepas dia tulis apa semua tu, dia hafal. Lepas hafal, dia datang jumpa saya. Dia tarik depan saya. Ha, betul saya kata. Lepas tu pun dia angkat tangan, saya pun angkat tangan, berijazah. Maka dapatlah doa tadi, barulah doa tu bernazab. Kan? Tak putus lah tadi. Baik. Sambung tak resdung tadi balik. Sambung resdung tadi. Resdung tadi tu, ambil cermin yang kita dah tengok muka tu, letak kat dagu macam ni. Buatlah saya kata. Sagi buat, sagi tahu. Toslet kena ada satu toslet lah. Lepas tu ambil brush tadi tu, brush tadi kan. Contohlah. Ni brush gigi. Kata brush gigi ni. Letak macam ni. Lepas tu, tarik ni, gosok ni. Bulu hal lembut tu gosok ni, gosok semua. Tempat mana gatal kita gosok. Lepas gosok tu, cermin tu, kita ketuk kita ambil tikat ke apa ke, kita ketuk di brush tu supaya kalau takut hama yang ada kat mata brush tu dia akan jatuh di cermin. Lepas kita buat tu, kita rasa puas hati, kita ambil toslet kita suluh. Bila kita suluh kita akan nampak hama yang akan berjalan di atas cermin. Nampak hama tu berjalan atas cermin. Itulah hama resdung, itulah resdung. Tu. Itu resdung. Resdung tu dia berjalan atas cermin. Itulah resdung, itulah hama resdung. Bukan ulat tadi tu dalam polepek tu. Buat hilang gatai. Macam tu pun hilang gatai. Tak makan ubat lagi, hilang gatai, buat juga. Hilang dah gatai. Dan kita nampak itulah hama resdung. Tuan-tuan, demi Allah, demi Rasul, langit yang sunjung, bumi yang sepijak, apa yang saya kata benar, balik buat, jadi. Jadi sangat. Jadi, yang tadi, kita balik pada herba tadi tu, lepas kita buat, ambil daun, daun kata timun tikus tadi tu, kita blender, lepas kita blender, ambil, kita campur gula sejuk, kita keringkan jadi macam dia asal balik, kita simpan dalam botol. Tiap-tiap malam kita pakai, insya-Allah hama tadi tu kena mati hama tu. Bila mati hama tu, muka kita tak gatal, jerawat kita pun hilang. Sebab apa? Hama tadi dia berak. Lama-lama dia berak tu jadi macam dia berak dalam tu lah apa semua. Jadi kuman tu menjadikan resdung lah apa semua, jadi jerawat tu. Kan?
Jadi benda tu saya kata tu buat. Lagi satu jawab ni bermasalah hormon. Hormon cerita bab lain pula. Hormon sebab tu setengah orang hormon bab lain lah. Yang tu untuk yang masalah nak rasa masalah tu. Tapi hormon bab lain. Hormon cerita bab lain. Hormon kata setengah tengok orang lelaki bila sampai tu peringkat hormon jadi berjawab banyak. Itu hormon. Di mana tindak balas kimia dalam muka dia. Itu asing. Tak sama dengan lain. Tu dia akan jadi banyak. Tak sama lah. Okey. Baik. Di situ mudah. Dapat dah satu. Berapa ilmu saya cerita ni tentang rahsia? Berapa dah ni? Kan? Saya tengok saya tengok lah. Berapa dah betul saya cerita. Saya tengok sini yang tengok orang. Berapa betul cerita. Saya tahu dia tengok. Berapa betul cerita. Dah berapa betul saya tengok ni. Tolong tulis saya tengok. 4 ke 5 je api. 2 3. Pertama tadi saya cerita pasal rumput. Di mana kita duduk, di situ ada rebah rumput. Kan? Yang kedua saya cerita pokok. Yang depan kita ni pokok senar untuk orang masalah demam panas. Kan? Pokok senar. Yang ketiga saya cerita pasal gaut di dahula. Yang empat kita cerita pasal apa? Pasal resdung. 4. Ada 4 dah. Ada 4 dah saya cerita ni. Okey. Baik. Jadi semua ilmu-ilmu yang saya cerita ni manfaatnya tinggi. Okey, pasal haid, period 5. Pasal haid jalan tak betul. 5 betul. Minta haid 5 yang tak betul ni. Baik, 5 dah. 6 mata rabun. 6 petua dah dalam kita sembang kosong macam ni. 6 petua rahsia yang saya buka untuk orang ramai tahu rahsia-rahsia hebat ni ilmu kita ni. Saya minta sangat-sangat lah. Saya itu cerita pasal petua. Kan? Itu saya cerita pasal bab misteri lagi. Bab misteri ni cerita ambil bab misteri pula Bab misteri. Okey. Saya nak balik pada cerita santau. Bab misteri, bab cerita santau. Hari ni bila sebut atas santau, saya tengoklah pemahaman saya hari ni. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Saya tak boleh masuk lah sekarang ni. Saya ni mungkin saya duduk dengan orang tua-tua. Bila saya masuk dalam dunia moden ni, saya rasa saya macam tak boleh nak pergi lah dengan dunia moden. Minta maaf dia kata. Sebab saya hidup style orang tua-tua. Ilmu saya ilmu orang tua-tua. Dan saya berguru dengan orang tua-tua. Kan? Lagi satu pula bila berguru dengan tua-tua ni, pengalaman-pengalaman orang tua-tua ni, yang saya duduk tu, umur ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Yang paling lama sekali, saya belajar, belajar tu, yang paling lama sekali, na'udzubillah, Haji Mak Berumur. Haji Mak Berumur umurnya 140 tahun baru meninggal. Haji Mak Berumur. 140 tahun baru meninggal. Saya duduk dengan belajar dengan dia. Nak picit kaki sampai kaki bengkak. Umur 140 tahun baru meninggal. Saya wallahualam mungkin 60 saya tak ada dah. Sebab saya jenis bakar. Bakar saya tak panjang. Jadi bila saya datang ke dunia moden, saya rasa macam blur. Jadi blur tau. Sebab di sini saya tengok dulu, waktu saya dulu berubat, kan, kami tak baca kalau ruqyah, kami tak baca kuat-kuat. Kami baca pelan-pelan. Kan? Jadi orang hari ni dia kata kalau pelan-pelan tak baca syar'i. Sebab pelan nanti orang terdengar, tak tahu ayat apa kita baca, mentera ke apa tak tahu. Dia suruh baca kuat. Saya kata mudahlah. Kalau macam tu punya gaya, hanya berubat kat aku lah, pergi berubat kat orang lain lah. Aku takkan baca kuat. Pertama, kenapa saya tak nak baca kuat? Saya tak mau, kan? Saya mau turun. Saya tak mau kata yang lebih-lebih pada pesakit. Contoh macam ni, contoh. Tolong dengar baik-baik tuan-tuan. Contoh. Kalau satu orang, dia kena datang jumpa saya lah. Sebelum tu saya contoh. Dia datang jumpa saya. Jadi, saya pernah ruqyah dia. Lepas saya ruqyah dia tu, saya kata, kalau saka masuklah badan kamu. Aku panggil kau jin. Kalau masuklah badan dia, kalau saka. Lepas tu, orang tadi sebenarnya, bila di ruqyah, dia baca dengan ruqyah tadi, dengan alunan suara lah apa semua. Lepas tu panggil benda tu masuk. Secara tak langsung, orang pesakit tu telah dihipnotismkan. Otak dia tu telah diset supaya hysteria. Maka orang tu akan jadi hysteria. Orang tadi akan jadi hysteria sebab dihipnotismkan oleh bacaan dengan suruhan tadi. Itu hypnotism. Maka orang tua dulu, saya tanyalah tuan-tuan sini, biasa dengar tak orang tua dulu buat saya tu dulu. Pergi cari saja, pergi cari.
Zaman saya dulu, umur yang zaman tahun 90-an, tahun 80-an, pernah tak buat macam tu? Pergi cari kalau ada, pergi cari. Tak ada. Semua dia baca jampi peletuk guru pondok tu. Saya duduk dengan Haji Arwah Haji Mat Nahu, saya belajar, saya anak angkat dia. Dia baca orang minta ubat, pelan-pelan dia tiup. Dia baca pelan-pelan dia tiup. Itu Quran dia tiup. Bagi. Dia tak baca kuat-kuat sebab apa? Dia tak nak ni hypnotism ke orang. Tapi hari ni, semua rukiah nak baca kuat-kuat. Lepas tu, kalau dah sakar, masuklah badan kamu. Panggil jin tu bercakap dengan kamu. Demi Allah, tempat pusat rawatan saya, kalau siapa dengar sini, tak pernah satu orang pun main pusat rawatan saya ni, orang pernah dengar orang hysteria. Saya tahu saya kata macam mana. Orang hysteria, sebab apa saya tak nak pergi orang hysteria? Pertama sekali, bila orang tu dia di hysteria atau lupa diri, badan dia akan letih, dia sakit. Awan tu sakit. Ya Auzubillah, kawan tu sakit tuan-tuan. Tuan, orang yang datang jumpa kita tu, yang kena hysteria tu, dia sakit. Letih. Kita pula suruh hysteria. Lupakan dia kena hysteria, kita lupakan dia supaya dia di hysteria. Tahu tak, bila berlaku macam tu, balik lagi, nasi lelaki pun tak boleh masak, anak tak boleh nak urus, sebab sakit, sebab letih. Letih. Jadi, yang mana datang jumpa saya kata apa tak? Kakak saya hysteria. Saya pergi mana-mana rukiah, saya akan di hysteria. Lepas tu saya tanya lah, sembuh ke? Tak sembuh. Jadi lagi. Lepas tu pergi hysteria. Rukiah. Kemudian balik, esok jadi lagi. Bila nak sembuh, saya tanya lah. Tak sembuh. Tak ada kesembuhan pun. Habis, kalau tak ada sembuhan tanya, pergi buat apa? Buat apa? Dah tak sembuh. Lepas tu, okey. Duduk depan saya kata. Duduk depan dia. Tuan-tuan boleh belajar dengan saya ni. Ilmu ni. Duduk depan saya. Okey, saya kata sekarang ni, Allah Ta'ala jadikan kita, di waktu kita lahirkan muka bumi, lahirnya satu anak Adam, maka Allah perintahkan 70,000 malaikat jaga kita supaya jangan rosak binasa. Jaga badan kita. Lahir manusia anak Adam muka bumi, Allah perintahkan 70,000 malaikat jaga kita. Jadi, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali saya kata, Kak, waktu Kak bangun tidur, Kak baca Fatihah, Kak hadiah pada malaikat yang jaga Kak. Ya Allah perintahkan jaga. Hadiah kat dia. Hadiah kepada malaikat yang pernah jaga aku. Hadiah kat dia. Tak apa. Tak ada salah pun. Sebab kita bukan kita hadiah. Kita hadiah kat dia. Dia kata tak boleh. Itu syirik. Sebab minta kat malaikat. Aku bukan minta kat malaikat lah. Aku hadiah kat dia lah. Berterima kasih lah. Bingung terang mana sangat. Kalau dah syirik tu kita pak atas kepala dia. Kita berterima kasih. Kita hadiah terima kasih kat dia. Bertawasul. Kita bertawasul. Mana? Kita bersyukur kerana berterima kasih kat dia tu. Bukan kata kita nak duduk percaya kepada malaikat tu yang jagakan kita, Allah yang jagakan kita, tapi atas dasar terima kasih. Baik, pertama saya kata. Yang kedua, sekarang ni Kak tolong tuan dengar saya kata saya minta Kak selalu hysteria kan, cuba Kak hysteria depan saya. Nanti saya kata otak Kak tolong dengar, sebab saya kata Kak nak belajar, saya kata Kak nak berubat kan. Kalau Kak nak berubat, Kak dengar cakap saya. Otak Kak kena bekerja. Kemudian lagi, saya akan panggil si hantu tu masuk dalam badan Kak. Kemudian waktu yang sama, bila saya kata keluar, otak Kak berfikir suruh hantu tu keluar. Cuba buat. Dia pun buat. Dia panggil hysteria. Bila hysteria kata, okey Kak keluar. Dia pun tolak tu keluar. Otak dia bekerja, menolak kata hysteria tu, makhluk dia keluar. Alhamdulillah. Berapa orang sembuh dengan cara tu, tak payah dirukiah pun. Dia guna kaedah tadi bila nak hysteria, kemudian tu otak bekerja supaya benda tu tak keluar. Keluar kau. Maka hantu tadi tak boleh masuk. Cara tak langsung sembuh perempuan ni. Demi Allah, berapa orang sembuh dah hari ni? Berapa orang dah sembuh dah hari ni? Kaedah yang saya buat tanpa kita nak rukiah, hanya otak dia sendiri yang bekerja. Ini tak nak rukiah panggil masuk. Bila nak sembuh? Saya tak tahulah. Saya tak boleh minta maaf lah. Saya kata saya tak boleh lah tengok keadaan hari ni kan. Perawat hari ni saya tak boleh duduk lah. Saya tak boleh campur. Sebab saya seorang tua. Saya tak boleh campur. Kalau saya buat semua kritikal saya tengok. Lagi satu pula, saya tak gila atas perawat pesakit ramai. Saya tak suka pesakit ramai. Sebab saya suka pesakit 10 orang lah. Sebab 10 orang tu saya dah akan bagi penuh perhatian. Jadi boleh tuan-tuan buat macam saya? Boleh tak? Okey, ada tak siapa-siapa yang nak hysteria ni selalu pergi merawat? Saya tak ada tak siapa-siapa selalu pergi rukiah? Yang pergi rukiah di hysteria. Saya tak ada tak? Tolong ada ke tak ada? Saya nak ajar. Ada tak?
Ada seorang. 1, 2. Saya tengok, saya ajar. 3, cempaka. Okey, 3, 4, 5, 6. Okey. 7. Hafil, okey, cukup ada amal. Okey. Tuan-tuan dengar nah. Tolong dengar. Saya ajak. Dengar saya ajak. InsyaAllah tak pergi lah. Tak payah pergi nak rukiah-rukiah buang masa ya. Tak sembuh lah. Pergi rukiah esok jadi balik. Pergi rukiah jadi balik. Lepas tu dia kata, ini pemutus saka. Saka bukan boleh kata-kata lah weh. Saya duduk dengan tuan-tuan kecil besar. Saka ni, dia mesti ada upacara, ada adat perjanjian dia. Dia mesti pandai cerita dia. Nak buang saka ni, dia kena kira hari, kira detik, kira waktu, kira masa. Dia bukan boleh suka-suka hati nak putuskan saka macam tu. Tak. Saka mesti perjanjian. Kita akhiri dengan perjanjian. Orang yang membuat saka mesti orang yang pandai. Tipu helah dalam permainan saka. Baru lega. Kalau tidak tu saya mimpi nak buang lega saka. Baik. Saya cerita tadi ya. Yang ada tadi. Saya minta nah. Pertama sekali. Ni. Minda. Minda kita. Untuk nak lawan isteri ni. Kalau isteri tuan-tuan isteri dia. Tuan-tuan tolong buat. Kata macam ni. Suruh ajar dia supaya otak dia bekerja bagaimana nak buang saka. Nak buang hysteria tadi tu. Kerasukan tadi tu. Jadi, macam saya ajar tadi. Saja mudah je. Ni tuan-tuan. Tolonglah percaya kata saya. Saya kata tuan-tuan. Dah berapa ramai dah yang datang jumpa pusat rawatan. Hanya ilmu tu. Saya tak rukiah pun. Ilmu tu yang saya ajar. Sampai hari ni berapa orang dah berjaya. Tak ada hysteria pun. Otak dia saja berkontrol. Boleh tak? Kan? Okey, tak apa. Saya ingat yang tu saya akan buat khusus khas bagaimana nak merawat hysteria. Boleh tak? Saya rasa lebih baik saya buat satu hari khusus khas bagaimana nak merawat hysteria dengan otak bekerja. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, setuju tak? Kalau kita buat satu hari, kita satu masa tu, kita akan buat rawat live. Bukan dengan minda tadi tu. Saya akan buat live. Tuan-tuan tak payah muka-muka. Saya tak nak orang tu tengok muka. Tutup muka. Biar cakap dengan saya akan ajar. Tuan-tuan tengok macam mana saya buat. Kemudian tu orang ramai tolong tiru apa yang saya buat. Jadi bukan hari ni lah. Saya akan buat hari lain. Di mana saya akan buat live. Orang tu kita akan bagi dia hysteria. Lepas hysteria kan? Lepas tu bagaimana saya nak suruh otak dia bekerja supaya dia buang hysteria tu selama-lamanya. Boleh lah? Setuju lah? Tapi saya tak nak ada muka sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam pusat rawatan saya tak pernah buat video sebab saya tak suka aibkan orang. Saya tak pernah buat video sebab saya tak suka aibkan orang. Pesakit saya adalah peribadi saya. Sebab tu saya tak pernah buat live video lah. Kalau saya buat pun sebab apa saya tak nak aibkan orang. Kalau itu bab tu kita stop, kita akan tahu hari lain. Hari lain kita akan tunggu, saya akan buat live bagaimana nak merawat saka, otak saja bekerja. InsyaAllah. Bukan. Bagaimana nak buat hysteria, lepas tu tuan-tuan tak ada hysteria dah. Percaya kat saya. Tak dah. Tak perlu keluar duit pun. Buat sendiri. Suami belajar, buat isteri. Senang sangat. Tidak ada baca doa pun. Sebab, mudah sangat bagi saya ni. Hysteria adalah benda yang mudah. Lagi satu pula. Jin. Saya nak tanya tuan-tuan sini lah. Tolong fikirlah. Tuan-tuan. Kita yang hidup ni, saya ni dah duduk ni 50-an dah ni. 50-an ni, nak banding dengan jin tadi tu, umur dia ribuan tahun. Tiba-tiba, saya Islamkan jin tu dengan mudah ya. Lepas saya kata seksa dia, okey dah, okey aku Islamkan kau kena masuk Islam, mengucap. Jin tu dia mengucap. Agak-agak kata tuan-tuan, jin tu masuk Islam tak? Tolong cerita kat saya, Ustaz. Tolong cerita saya, kita cerita. Ada agak-agak dia masuk Islam tak? Okeylah. Saya tanya tuan-tuan ni. Agak-agak okey. Aku Islamkan kau. Kau tak nak aku Islamkan kau dah. Agak-agak jin tu Islam saya tanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi daripada Bani Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin tu dia hidup zaman Nabi lagi ribuan tahun dah dia hidup. Tiba-tiba kita hanya hidup 50 tahun, 40 tahun, sembang besar masukkan Islam jin tadi. Agak-agak lah tak kena tipu dengan jin tu saja sangat lah. Kan? Fikirlah sikit otak tu kerja. Sebab apa? Kena fikir. Kan? Tak mimpi je untuk nak masuk Islam. Fikirlah tengok. Nabi Muhammad SAW tu berapa sangat jin masuk Islam. Berapa banyak jin kafir masuk Islam.
Tiba-tiba kita hanya rukiahkan dia sikit-sikit. Lepas tu dia kena kepala sikit, dia pun masuk Islam. Agak-agak sikit. Ya, percaya agak. Ya Allah Tuhanku. Saya garuk kepala macam tu. Saya cerita terang dengan jin. Saya tak mau bergaduh dengan jin. Saya tak suka bergaduh dengan jin lah. Letih dah bergaduh dengan jin. Daripada bergaduh, lebih baik saya pujuk. Keluarlah, tunggu buat apa sini. Jin bersonok tak bergaduh kita. Dia senang-senang keluar. Kita bermudah, dia bermudah. Dia tak sakit hati, kita tak sakit hati ke dia. Kan? Cuba tengok. Kadang-kadang saya pun tak tahulah tuan-tuan. Saya pun tak tahulah. Saya kadang-kadang tergelak lah. Betul-betul tergelak. Lepas tu orang yang serius lah dia tengok kan. Kadang-kadang jahat kat saya ni. Tengok serius lah kadang-kadang tu kan. Orang kena serius tu boleh tarik kain dia, betul balik kan. Betul tudung dia. Saya garuk kepala. Serius kan macam tu. Aduh. Tolonglah ya Tara. Semua yang berlaku tu adalah hypnotism. Hypnotism ni dia tak sama. Dalam hypnotism, dia hypnotis otak kita supaya kita ke arah situ. Bila hypnotism, otak kita ke arah situ, kita akan ke situ. Kalau hypnotism kita ke atas positif, kita akan positif. Kalau hypnotism kita ke negatif, kita akan ke negatif. Tolong dengar cakap baik-baik. Sebab tu, dalam perawatan, pertama sekali, dia kena faham antara positif dengan negatif. Kan? Kalau kita negatif akan pesakit akan negatif. Kalau kita positif akan pesakit akan positif. Sebab pesakit ni bergantung dengan kita berharapkan kita. Kan? Melainkan benda hak real. Macam mana real? Operation, macam saya operation tu. Sebelah orang, keluar darah, saya tukar tulang, saya tebuk orang. Hak tu real. Hak tu tak boleh nak hypnotism. Hak tu kena betul-betul faham. Hak tu kena betul-betul pandai. Hak tu kena betul-betul expert. Sama juga dengan kanser kan. Kita ubat orang dari bawah nampak real. Seketul kat sini kan. Kat bawah darah kan. Hitam apa semua. Kita ubat sampai sembuh. Hak tu bukan hypnotism. Hak tu real. Hak tu memang perlukan kemahiran, perlukan doa yang cukup kan. Mohon munajat pada Allah sungguh-sungguh. Hak tu lain. Tapi kalau sakat ni sirah-sirah tu kebanyakan hypnotism, otak bekerja. Faham tak tu nak cakap ya? Baik dah. Okey, untuk anxiety. Saya baca untuk anxiety. Untuk anxiety berapa banyak betul cerita dah. Banyak kan? Okey, sebelum tu saya nak panggil lah siapa-siapa yang nak bercakap dengan saya. Sebelum tutup, saya panggil jemput Okey, siapa-siapa boleh masuk Boleh masuk. Okey. Saya jemput Ada. Ya. Kan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar suara saya Ustaz? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengar ya. Baik-baik ya. Ya je. Apa nama bang? Nama apa bang? Okey, yang pertama. Dari mana ni bang? Kali saya ada. Abang, dari mana ni bang? Okey. Betul-betul Okey. Betul bang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey. Sorry line terputus Ustaz. Okey. Okey, saya nak tanya lah Ustaz. Apa dia? Baik tu akan. Dari mana Okey bang? Ustaz. Saya daripada Sungai Buloh Ustaz. Oh, Sungai Buloh. Okey, baik ya. Okey Ustaz, saya nak tanyalah. Saya macam saya ni, saya ada satu sakit lah, sakit eczema lah. Eczema kat tangan ni dah bertahun-tahun lah Ustaz. Saya tak tahu nak ubatkan macam mana. Saya dah pakai ubat steroid macam-macam lah. Ubat klinik semua dah pakai dah. Dia macam, saya macam allergic lah. Allergic macam sabun-sabun yang macam kuat-kuat sangat tu macam tak boleh lah. Macam tangan saya ni memang eczema tak baik-baik lah Ustaz. Okey, macam ni. Saya faham untuk eczema, saya faham. Eczema ni sebenarnya dia banyak petua-petua orang tua-tua dahulu. Dengar Jadi saya akan bagi petua yang mudah dahulu, cuba petua mudah. Di samping tu saya akan bagi petua yang payah sikit. Jadi ambil dua petua ni Boleh ya? Apa nama bang? Sulaiwan? Alif. Alif, okey Alif Baik Alif. Alif dengar dah. Alif kenal tak kapur? Kapur makan? Kapur makan Ustaz. Ya baik. Alif ambil kapur makan tu satu tancap. Bukan satu tancap. Satu sudu lah. Bukan satu tancap tu, tancap besar. Oh, tancap besar. Tancap sup tu lah. Tancap sup tu. Alif bubur dalam cawan. Kemudian tu Alif ambil air tak? Air biasa, air mineral saja nak. Air mineral lah. Dia dalam cawan. Air mineral setengah cawan. Okey. Alif kacau tu sampai larut Lepas tu Alif biarkan semalaman. Okey, baik. Lepas tu
Pagi esok, kapur tadi dia akan turun ke medak ke bawah. Okey. Alif cuma ambil air yang jernih saja. Sampul tempat yang air 5 tu. InsyaAllah Alif, Oh, ambil. air yang jernih saja. Sampul tempat yang air 5 tadi. InsyaAllah Alif, air 5 tu akan hilang. Ambil Tapi air ingat, kosong tu lah. dia Yang air kapur kosong tu saja. tapis lah. Dia ubah dia. Mudah sangat Alif kan? Betul tak? Mudah tak? Mudah. Alif buat itu ya. Kan? Yang kedua Alif, untuk air 5 ni payah sikit Alif. Memang payah sikit. Saya tahu Alif memang payah dapat sikit. Kena tak getah gonggang? Alif tulis lah. Tolong tulis. Okey. Carilah dalam golo-golo tu. Getah gonggang. Carikan kawan, tanyakan kawan. Ambil getah gonggang nak. Dapat getah gonggang. Kering tak apa. Bawa balik rumah. Masuk air sikit. Kacang-kacang. Gosok dengan. Kita masuk air sikit. Kita gosok. Kita letak getah gonggang. Bila dah kering. Dia macam getah tau. Kita ambil getah tadi tu. Kalau dah kering. Kita masuk air sikit. Kita gosok sampai cari. Sapu tempat air 5. InsyaAllah nah. Air 5 tu akan mati. Dia akan bunuh kuman air 5 tu. Air 5 dalam darah. Masalah darah. Dia akan bunuh. Masuk ke dalam darah. Boleh ha? Doktor saya ajak Kak Ali ha. Boleh ni? Okey, boleh Ustaz. Itu je Ali ya. Okey. Itu saja Ustaz. Okay, Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum. Jadi saya rasa insya-Allah tak dekat tu dulu kan ya. Okey. Boleh saya ambil satu orang lagi saya ambil satu orang last. Tanya nah. Saya ambil atas nama Radin Prime, Radin Rai ni saya tak tahu apa dia tu. Oh Radin ni dengar dah nah. Putar hilang dah. Okey. Okey. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana ni? Saya daripada Penang, Ustaz. Oh, Penang. Ya, baik. Ya, saya baru balik daripada Perak disebabkan ibu saya kurang sihat. So, saya nak minta pendapat dan juga sedikit information daripada Ustaz lah. Ya. Mak saya ni dikatakan daripada muda lah, bukan dikatakan daripada muda, saya hidup dengan dia daripada muda. So, dia mudah sangat Ustaz untuk dia dirasuk ataupun meracau ni Ustaz. Sangat-sangat mudah. So kalau kata dia pergi tempat-tempat yang dia tak pernah pergi, bila dia duduk kat situ dia akan meracau, dia akan masuklah setan-setan yang berlainan. Selalunya orang macam ni, nama apa tadi Mak Alif ya? Nama saya Mat. Mat, okey Mat ya. Macam ni ya, Mat ya. Macam ni Mat. Ya. Selalunya lah orang kalau muda waktu nak darah dia kena histeria. Bila dia kahwin dia akan okey. Kebanyakannya dia akan okey. Kebanyakannya waktu muda dia histeria, waktu kahwin dia akan okey. Dia selepas kahwin Ustaz, maafkan saya selepas kahwin Ustaz. Ini lepas kahwin pula jadi pelik kan, dia kita apa. Okey, macam ni saja Yang tu sebenarnya orang kalau kena histeria macam tu seolah-olahnya dia kalau kerap kena histeria seolah-olahnya dia ada satu pintu, satu ruang telah terbuka. Di mana dia pergi saja, tempat yang mana saja yang ada gangguan, yang ada misteri dia akan jadi. Jadi selalunya dalam rawatan saya, kita kena tutup balik tempat tu. Tutup pintu tu balik. Kalau tak tutup pintu sampai bila-bila akan jadi. Berubatlah tuan, takkan sembuh. Faham. Jadi tutup balik lah. Saya nak minta petua sedikit dekat Ustaz. Saya ni bukan pengamal perubatan macam Ustaz yang ada ilmu, yang belajar, yang ni kan. Tapi kalau katakan sedikit ilmu singkat yang Ustaz boleh bagi untuk kita keluarkan tadi masa Ustaz cerita saya faham. Maksudnya saya sangat-sangat kagum dengan Ustaz, berbeza dengan orang lain yang mana sedikit-sedikit dia suruh jin lah, syaitan lah masuk dalam badan untuk nak tahu kebenaran kan. Sedangkan kita tahu jin dan syaitan ni memang tak pernah yang betul dia cakap. Tapi macam cara Ustaz berbalik kepada ilmu pemikiran otak kita balik tu, saya sangat-sangat berminat. Cuma dekat sini saya minta sedikit saja dekat Ustaz. Kalau kata Ustaz mungkin ada beberapa ayat Al-Fatihah ke yang boleh digunakan untuk kita keluarkan dia ke macam mana? Macam je lah. Macam saya kata tadi lah kan. Kalau bercerita tentang ilmu, sebenarnya saya kata ilmu ni dia sanad. Di mana? Betul Ustaz. Bila menuntut ilmu, saya kata tadi kan, kalau menuntut ilmu, walaupun satu bisul atau petah pun, dia mesti lutut bertembus mata bertentang mata. Waktu tu ilmu tu baru jadi. Sebab saya
PL saya orang tua. InsyaAllah. Alif, saya bulan ni saya akan berada di Kedah. Sebab saya sekarang ni di Kedah, Alif boleh datang di pondok saya. Boleh Di Ustaz. mana pondok saya di Kedah, insyaAllah. Nanti dia ada umur dah. Dia tempat yang di mana untuk buat lumpuh semua kan. Ada anak murid saya ada di situ. Dan saya akan tumpu lebih kepada dia, di mana pusat rawatan saya ni saya akan serah kepada anak buah saya. Saya jangan-jangan akan ada di situ. Saya lebih tumpu pada di pondok saya. Jadi, Alif datang insyaAllah. Di situlah saya betul-betul tolong merawat. Di situ saya selalu ajar Alif. Boleh ya? Boleh Ustaz. Boleh. Saya dah follow Ustaz. Terima Kita ni. Ya, sebab satu lagi nak beritahu kat Mat, ilmu ni dalam ilmu jenis ilmu ni dia cemburu Mat. Betul. Ilmu ni cemburu. Kau boleh open macam tu tak? Ilmu dia cemburu. Dia bercerita ilmu ni. Kalau cemburu ni benar, dia tak sebab orang tak faham. Menuntut ilmu begitu cemburu sekali. Kita walaupun satu pasal pun nak cerita depan orang malu, tak boleh. Sebab apa? Betul, Ilmu ni dia cemburu. Tidak tak jadi. Saya kat Ali. Datang jumpa Betul. saya. Baik. Saya akan jumpa Ustaz direct lah. Saya akan pergi ke Kedah tu. Tu macam mana saya nak follow up dengan Ustaz. Boleh. Tengok FBI tu di mana tu ada satu nombor telefon. Saya anak buah saya yang buat rawatan lumpuh, telefon dia. InsyaAllah. Baik. Saya akan ada di Kedah sebab saya lebih pada Kedah sekarang ni. Saya lebih di pondok saya. Ya? Sebab saya tak suka ramai-ramai. Jadi pusat rawatan saya ni saya akan serah pada anak murid saya. Anak murid yang saya urus, saya datang sekala aja. Ya? Baik, boleh Ustaz. Itu saja ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey semua ya, alhamdulillah, syukur rahmat insya-Allah ya. Jadi dekat ni saja kot saya bercerita saya rasa lama dah tu. Pukul 11 dari pukul 10 daripada pukul 9 lebih dah pukul 11 saya rasa lama dah. Saya cerita 1 jam je. Kan? Tapi kalau datang pada seronok. Sebab pondok saya kalau datang seronok bang, pertama sekali dia punya landscape tu cantik, tenang, damai, jauh pada jalan raya, duduk tempat yang sunyi, kalau duduk dengar bunyi macam-macam. Bunyi mawar lah, bunyi burung lah, bunyi macam gerik lah. Dalam hutan, rimba kan. Ada datang duduk berkemah lah, cantik dengan air terjun dia, dengan pantai dia, dengan landscape dia. Cantik memang cantik ya. Duduk itu tapi kebanyakan datang jumpa saya tu kebanyakan datang berguru itu ya. InsyaAllah. Jadi di situ sajalah pada malam ni. Saya minta maaf anda kata tersalah cakap, tersalah bahasa, tergurih hati siapa-siapa. Saya mohon ampun dan maaf 10 jari saya susun ya. Sebab saya hanya manusia biasa, tak lepas daripada kesilapan. Kadang-kadang ni kita bercakap terlebih, kadang-kadang hati orang terluka. Saya minta maaf pada mana-mana yang terluka hati. InsyaAllah ada umur ada rezeki nanti kita akan sekali lagi lah. Kita akan buat live ni, kita bercerita tentang ilmu petua rahsia orang tua. Orang kata sembang-sembang santai ya. InsyaAllah ya. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.